Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kehidupan yang masih diberikan lagi kepada kita sehingga hari ini, sehingga ke saat dan detik ini. Syukur dengan Allah Subhanahu wa taala masih lagi lekat dengan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi memegang dengan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikmat yang tidak dapat dibeli walau di mana sekalipun, walaupun kita merentas lautan api, mendaki gunung yang tinggi, pasti tidak akan kita dapat melainkan dengan belas kasihan dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala untuk memberikan kita nikmat hidayah ini. Selawat dan juga salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada penaja utama kita, Persatuan Kaki Tangan Islam, Lembaga KWSP, khusus kepada yang dipertua Persatuan Ustaz Haji Zamri Asrun, menaja program ini, majlis ilmu secara atas talian melalui platform FB Live. Moga-moga kita semua dapat bersama-sama mengambil bahagian daripada awal sehingga akhir, dan juga kepada bahagian teknikal Encik Wan Yuzlan membantu untuk menjayakan program ini, dan seterusnya kepada semua para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di ruangan komen, kita ada bersama dengan Nonis Balil, kita ada Izan Izami, Azizul Hakim Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izan Izami. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Berikan salam. Mari belajar, mari beramal, kata Azizul Hakim Muhammad. Kita ada Norma Mat Isa, kita ada Nonis Balil. Assalamualaikum Ustaz Dr. Haili, DJ Az, tim PKIL, KWSP dan sahabat semua yang dirahmati Allah. Muhammad alias Karim, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua warga KWSP. Moga dipermudahkan segala urusan dan dipelihara kesihatan yang baik dan berkekalan. Selamat bertanding untuk calon-calon PKIL KWSP. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Muhammad alias Karim. Kita ada Halimatun Sa'diyah, kita ada Sabaria Hashim, Fadilah Muhammad dan semua yang turut bersama dengan kita pada tengah hari ini. Moga-moga anda dapat kongsikan secara langsung kita ini seramai yang mungkin untuk kita belajar, tambah lagi ilmu kita berkenaan dengan fiqh solat. Baiknya, jom kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Majlis ilmu kita pada tengah hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini Rabu 16 Jun, maafkan saya, awal sebulan pula pergi, 2021 bersamaan dengan 5 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Dah masuk bulan ke-11 bagi kalender Hijriyah. Kita menghampiri kepada bulanan terakhir iaitu bulan Zulhijjah. Berbaki saya kira untuk satu peristiwa yang besar dalam bulan Zulhijjah sendiri, iaitu kita ada Hari Raya Korban ataupun Aidil Adha yang berbaki 1 bulan 5 hari, insya-Allah. Moga-moga Allah panjangkan usia kita dapat bertemu dengan Raya Aidil Adha, kan?
tak tahulah boleh rentas negeri ke tak, walaupun ada kerajaan dah berikan garis panduan atau SOP-nya bagaimana target bila boleh rentas negeri balik kampung. Apa pun, kalau andai kata kes COVID-19 dapat dilandaikan dengan secara mendadak, mungkin ada perubahan. InsyaAllah sama-sama kita panjatkan doa. Moga-moga kita berjaya lawan COVID-19 ini. Saya kira jom kita dapatkan penceramah kita yang sudah pun bersedia di belakang tabir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat walafiat. Serba merah, wah menarik perhatian. Saya kira kalau hari ini view tak ramai ni memang salah saya lah sebenarnya, tak dapat menarik perhatian. Saya cuba pakai merah hari ni ya, untuk menarik perhatian. Memang sengaja ni. Kalau tak tertarik juga tak tahu lah. Okey, kita akan cuba untuk sharekan seramai yang mungkin. Apapun kepada semua para penonton, ilmu itu ibarat haiwan liar. Tali pengikatnya adalah catatan. Sama-sama kita sediakan buku catatan, dapat kita belajar, tambah lagi ilmu, pengajian berkitab, fiqhul solat. Berkenaan dengan solat kita, sama-sama kita belajar. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih yang bahagia yang berusaha di Ciaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil huda wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih PKIL KWSP yang menaja kuliah pengajian untuk warga PKWSP dan warga KWSP serta kaum muslimin melalui Facebook PKIL KWSP ini, khususnya yang dipertuanya yang berbahagia Ustaz Tuan Haji Zamri Asrun, juga Barisan Urustia yang bersama meneruskan usaha baik ini, seluruh ahli persatuan dan seluruh warga KWSP, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih merezekikan kesempatan untuk kita berada di ruang rahmat ini. Ya, begitulah. Nikmat Allah terlalu banyak, walaupun dalam suasana dikekang dengan PKP, kita masih dapat dirangkum dalam bentuk maya begini dalam suasana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang bergentayangan, boleh cakap bergentayangan. Ya, yang menerawang semua, memayung kita dengan rahmat. Yastaghfiruna lahum, kata Rasulullah, mendoakan ampunan untuk kita. Ya, menaungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita sentiasa sudi untuk berada dalam ruang rahmat Allah Subhanahu wa taala selagi hayat di kandung badan. Yalah, kalau dah meninggal tak sempat dah tuan-tuan nak dapat rahmat Allah sebegini rupa. Jadi kesempatan yang ada ni kita sempat-sempatkanlah. Ya, dan benda baik ni jangan malu untuk kita kongsikan. Kita kena ada perasaan kesian pada rakan-rakan yang tak pernah datang kuliah ni. Sebab dia orang tak dapat rahmat. Yalah, ruang lain ada rahmat. Ya, kasih orang pun rahmat, ya, beri rahmat pada orang pun rahmat, ya, simpati pada orang rahmat, ya, hormat orang tua, mengasihi yang muda pun rahmat. Tapi rahmat berserta ampunan ni dan ketenangan dijanjikan pada ruang majlis ilmu. Jadi kongsi-kongsikan. Jadi kena, bila mana kita kadang-kadang ada perasaan kita ni bila nak kongsi kebaikan kita rasa malu. Ada rasa poyo pun ada kan. No, tepis semua benda tu. Kita tak perlu rasa poyo sebab apa, benda ni memang best. Benda ni adalah benda besar dan kerja besar dan benda yang baik. Orang buat jahat tak malu. Kan? Orang buat benda tak senonoh tak malu. Viralkan lagi. Kita buat benda baik kalau malu pelik. Dan rugi perasaan tu. Pernah betulkan perasaan tu. Jadi betulkan perasaan tu agar kita terus berani untuk menyatakan benda-benda yang baik, ya, mewar-warkan benda-benda yang baik, ya, memperluaskan benda-benda yang baik. Moga-moga ramai yang jadi baik dengan kebaikan yang kita, ya, kembang-kembangkan insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tengah hari ini kita bersama lagi untuk menyambung pengajian berkenaan dengan ibadah asas kita, solat kita, fiqh solat. Dan insya-Allah ada kepahaman yang akan kita tambah untuk memperbaiki hubungan langsung kita dengan Al-Khaliq, Tuhan pencipta kita yang sangat sayang pada kita ini. Seterusnya selawat dan salam penuh kasih dan cinta, penuh rasa
rindu, terima kasih, syukur yang tidak terhingga kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapatlah bersua dengan baginda, orang yang menyelamatkan kita daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman ini. Ya, dan kalau kita tak berjaya jumpa Rasulullah SAW, ini satu petaka yang sangat besar di akhirat nanti. Maka perutusan selawat ni kita harapkan dia dapat memujuk hati kita untuk ingat dan ya cinta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berbuat baik pada kita, kadang-kadang masa kita kecil ada pak cik seorang bagi RM50 kat kita ingat sampai sekarang. Kita ingat, pak cik tu bagi saya. Rasulullah bagi iman tuan-tuan pada kita. Pelik sebenarnya, kita yang pelik kalau tak boleh langsung rasa cinta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk sekejap, menungkan siapa agaknya kalau kita tanpa iman. Tanpa risalah Allah Subhanahu wa taala ni yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini anugerah yang sangat besar yang patutnya kita syukuri, dan kita kena jadi orang yang banyak berterima kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan talian selawat. Mudah sangat. Selawat yang memberi manfaat dunia akhirat untuk kita. Indahnya agama ini kalau kita hayati dan fahami. Alhamdulillah. Jadi bicara kita pada hari ini adalah masih berkisar tentang khusyuk, ya. Volume 2 lah hari ini, dan insya-Allah kita merujuk kepada muka surat siapa yang berkitab fiqh salahnya, muka surat 222, ya, 222. Tapi jangan beli nombor ekor pula, tambah 2 lagi satu belakang ni. Oh, ini cantik nombor ni. Kau jangan buat hal aku ngajar fiqh buat nombor ekor pula. Kadang-kadang kita terusik benda-benda gitu, ya. Sebab saya pun pernah duduk masjid. Ingat kan geng masjid okey dah. Kali saya lalu kat satu kedai tu, tengok macam kenal mamat ni kat agensi nombor ramalan kan. Pakai helmet full face bang. Beratur beli nombor ekor. Kata ini bukan nojah masjid ke ni. Saya toleh, dia makin tunduk. Allahu Akbar. Memang rupanya kantoi pernah sujud pun tu kulit nombor ekor pun pernah. Ya Allah. Macam orang ada tuan-tuan. Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang sebab apa jadi gitu tuan-tuan? Sebab kita tak sedar kita ni duduk, ya, sebagai hamba Allah, menghadap Allah. Kita tak tahu macam mana perasaan kita sebenarnya. Dah ada iman tapi kadang-kadang bergurau dengan Tuhan. Ya, gurau tu agak kasar lah. Ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan tu yang kena betulkan. Ya, kita bukan tak tahu, kadang-kadang kita ada kelalaian, ada ketirisan di mana-mana, mungkin penghayatan agamanya agak kurang. Ya, hari ni kita nak bawa cerita khusyuk lagi insya-Allah. Jadi pada hari ini tajuknya muka surat 222, ya, tanpa 2 yang keempat, jangan beli nombor ekor. Ya, bagaimana memotivasikan, mendorongkan khusyuk dalam sembahyang. Subhanallah. Ini benda penting tuan-tuan. Pasal tak ada orang sembahyang sepanjang ni tak tahu benda apa khusyuk tu Ustaz. Ya. Benda apa ni? Saya tahu saya sembahyang, lepas sembahyang alhamdulillah. Sonok dah, lega sonok dah, macam ahli syurga terus. Lepas sembahyang je rasa macam syurga. Padahal sembahyang tadi tak rasa apa-apa pun. Jadi ini dia, ya. Bab ini adalah satu usaha. Sebab manusia ni kalau dia biarkan diri dia dalam kelalaian, ya, Allah kata wala takum minal ghafilin. Kamu tak boleh hidup sebagai leka. Leka? Siapa leka memang kena terkam dengan syaitan. Tengok, ya, kambing-kambing yang leka makin masuk ke dalam hutan habis lah. Kena terkam dengan dubuk, kena, ya, buru dengan serigala. Jadi begitulah kita. Kita tak boleh leka. Sebenarnya dalam step kehidupan kita ni, pertamanya masalah kita jahil. Alhamdulillah kita dah mengaji. Lepas jahil tuan-tuan, ada satu lagi step apa dia? Leka. Alai inilah yang kena kita uruskan. Dan inilah cerita khusyuk. Ya. Jadi kita baca dulu petikan kita ini, ambil berkat daripada Tok Guru kita. Ya, untuk mendapat khusyuk dalam solat, terutamanya hendaklah kita berdoa memohon restu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama sekali kena memohon. Sebab tu kita nak mula semayang tu kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Doa tu. Maka jangan baca jadi tangkal je. Tahu tangkal apa? Tangkal dia baca dia sembuh, dia tak faham pun. Kan? Orang Melayu sebab dia biasa atuk nenek dulu main tangkal. Jadi kadang-kadang doa pun jadi tangkal. Memang, ya, ruqyah tu tangkal, tapi tangkal dalam agama kita ni difahami, dihayati, dimengerti,
Artinya apa yang kita baca kita faham. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu, aku minta berlindung, ya, a'udzubika, aku mohon tolong dengan Engkau, mohon berlindung dengan Engkau min hamazati syaitan, daripada bisikan-bisikan syaitan. Aku nak sembahyang ni. Kurang-kurang word tu kita fahami. Jadi adalah perasaan kita connect dengan Tuhan. Begitu. Ya, supaya dia mengurniakan kepada kita khusyuk. Minta, ya Allah, aku tak pernah khusyuk. Cuba sebelum takbir tu minta tu, ya Allah, teringin nak sembahyang macam mana khusyuk, ya Allah. 50 tahun dah sembahyang ni, tapi tak pernah rasa khusyuk tak apa. Taufik, hidayah. Taufik ni apa tuan-tuan? Hidayah ni apa? Suka saya huraikan salah satu. Taufik ni pimpinan Allah. Waffaqa, yuwaffiqu taufiq. Taufik ni pimpinan. Pimpinan ni biasanya diperolehi dengan ilmu lah. Jadi bersama dengan hidayah, hidayah ni petunjuk, bagi nampak. Taufik ni dah nampak, dia bawa lagi. Kalau ikut susunannya sebenarnya hidayah baru taufik. Habis itu taufik hidayah, itu pemain badminton, dah tak main dah pun. Itu pemain badminton Indonesia tu, dapat dua-dua, taufik hidayah. Tapi kita cerita ni, tapi sebab apa? Orang selalu cakap, wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun susunannya wabillahil hidayah wa taufiq. Cerita bahasa sikit lah. Sebab kerana keutamaan taufik berbanding hidayah. Ramai orang dapat hidayah. Hidayah nampak benda tu betul. Allah, itu yang nangis tu. Kan? Ramai kadang-kadang hati-hati tu beliau insaf nangis. Ya Allah, pakai tudung hitam terus. Comot terus. Yang hari tu make up semua dah tak ada dah. Lepas tu, 3 bulan dah boleng balik dah. Tak ada dah. Yang nangis tu dah tak ada dah. Saya insaf sekejap je, itu tak sengaja terinsaf. Kan saya malas balik insaf lah. Seolah-olahnya macam tu. Dia sebab apa? Dia dapat hidayah tapi dia tak cari taufik. Pimpinan Allah. Pimpinan Allah ni ilmu. Tuan-tuan dah dapat dua-dua ni. Sebab tu orang sebut wabillahi taufik wal hidayah. Kenapa? Pimpinan Allah tu lebih utama. Dan kena cari. Siapa yang nangis dulu, tak belajar agama, tak cari geng-geng musrah untuk belajar agama, nangis kejap je lah. Kan? Buka balik tudung, dapat tawaran berlaku balik. Itu cerita realiti lah, masalah-masalah kita. Jadi kita kena tahu, ada keutamaan dalam hidup kita, kena cari taufik Allah ni, pimpinan dia. Allah dah sediakan pimpinan dia ni memang dengan ilmu. Sebab tu kena ngaji macam tu tiap-tiap minggu. Ngaji tiap-tiap minggu. Ya, dah bertahun dah kita ngaji, Alhamdulillah. Jadi sebab kita nak cari panduan, nak cari pembimbingan dalam hidup kita supaya kita dapat. Dan inayah ni bantuan daripada kalimah aun, aunah, ya, inayah, ya, aunah sama lah tu. Tapi uyainah tu lain, itu yang lain. Yang ini inayah. Inayah daripada maksudnya aunah, wasta'inu bisabri, bi'aunillah, bi'inayatillah sama. Maksudnya ada 3 benda yang sini Tok Guru kita sebut, taufik, hidayah dan inayah. Bahasa Arab semua ni, taufik pimpinan, hidayah ni maksudnya petunjuk bagi nampak jalan, dan inayah maksudnya bantuan. Itu yang Rasulullah minta. Kita ni kadang-kadang dah nampak jalan, dah dipimpin, tapi tak boleh pergi juga. Sebab apa? Tak ada bantuan. Itu yang Rasulullah ajar kita apa? Allahumma a'inni. Allahumma a'inni tu, a'inni tu maksudnya daripada aunah juga. Bantuan juga. Ya Allah, bantulah aku. Bantu apa? Ya, bantu untuk apa? Ala zikrika. Untuk ingat engkau. Ingat senang nak ingat Allah. Kalau Allah tak bantu, tak boleh ingat. Semayang sampai habis 4 rakaat. Tak ingat Allah. Tahu-tahu dah habis. Dah habis. Tahu-tahu dah habis. Ya, semayang jemaah kan sonok. Allah. Apa kita baca sampai ke hujung. Allah. Bagi Bapak Imam, Assalamualaikum. Salam. Kita pun semayang. Habis dah. Semayang apa dia? Tak sedar apa. Yeah. Jadi tak dibantu langsung. Jadi kita tak, sampai bila kita nak semayang macam ni, itu masalahnya. Ya. Jadi kita minta dibantu. Jadi tolong banyakkan doa yang Rasulullah ajar ni. Ini doa daripada Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan tak salah kalau sebelum takbir pun baca doa itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, cantik kan doa tu? Ya Allah, bantulah aku untuk ingat engkau, untuk syukur pada engkau, dan untuk elok ibadah pada engkau. Kan tak elok ibadah kita, melingas sana, tak ingat dia, main merayau, selesai masalah kita, fikir, selesai nak beli handphone, gadget baru ni, nak beli Redmi ke, nak beli Vivo. Ya. Duk selesai masalah handphone.
Masuk rakaat keempat bosan. Saya beli Vivo lagi cantik lah. Ada orang gitu tuan-tuan. Itu. Tak, ini cerita realiti kehidupan. Iya, Sebab apa? Sebab kita tak dibantu untuk ingat Tuhan. Dalam ruang betul. yang sepatut ingat Tuhan. Subhanallah. Agak-agak sampai bila kita nak curi ruang ingat Tuhan ni untuk dunia kita yang tak sudah-sudah, yang tak beri apa-apa manfaat banyak pun dalam ketenangan jiwa kita. Jadi sebab itu disebut kat sini, ya, kita melaksanakan usaha-usaha beberapa langkah tersebut. Di samping kita tadi cuba minta berdoa agar dibantu, kita kena ada usaha-usaha. Ya, langkah-langkah untuk kita mengusahakan khusyuk. Yang pertama, macam mana nak khusyuk? Ni masalah besar kita. Kita tak buat benda ni. Apa dia? Sebelum masuk bertakbiratul ihram, sebelum takbir tu, terlebih dahulu anda mestilah mempunyai kesedaran. Kenapa saya ketawa? Sebab ramai orang semayang dia tak sedar dia semayang. Cantik bahasa ni, al-wa'yu. Sedar. Sedar apa? Sedar tak engkau menghadap Tuhan? Tu. Ramai Allah Akbar tapi tak sedar dia menghadap Tuhan. Jadi semayang dia tu tak ada apa-apa sebenarnya. Bahawa anda sekarang sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembah Tuhan yang maha besar itu. Kena sedar yang ni. Yang pertama, sebelum takbiratul ihram. Sebab tu ada setengah-tengah tegur tuan-tuan, dia nak semayang disebut lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi. Disebut apa? Dia pujuk hati dia, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Yang bagi feel. Ya. Ilahi, ya, anta maksudi ya Allah, engkaulah matlamat aku, wa ridhaka matlubi, ya, dan redamu lah yang aku tuntut. Macam-macam nak bagi feel lah rasa. Tuan-tuan jangan hanya cuba nak hafal doa tu tapi tak faham. Ada orang nak bagi kawan sebelah dia rasa dia hebat. Tuan subhanallah. Ilahi anta maksud. Allah. Tak tanya tak faham. Dah tak cukup lah tuan. Kita dah terlalu tua untuk buat benda-benda sia-sia gitu. Orang Melayu dia suka stylo. Tunjuk kat kawan dia dahsyat tapi dia tak dapat apa-apa pun. Tak, sekarang ni siapa nak semayang dia kena sedar dengan dengan Tuhan. Ya. Perasan tak kita? Ibnul Qayyim, ni selingan siapa ada catatan boleh catat lah. Ibnul Qayyim kata, orang semayang ni ada 5 darjat dia. Ni tak ada dalam kitab. Saya petik sedikit. Ya. Apa dia kata dalam petikan ini? Ibnul Qayyim Al-Jauzi kata pertama sekali, darjat orang yang semayang ni ada 5. Pertama, semayang orang jahil. Semayang jahil ni insyaAllah bukan kita lah. Dia tak peduli janji dia semayang. Betul ke tak betul? Sampai hari ni ada kan? Kalau sport rem dia jaga betul. Tapi Fatihah dia tak kisah. Entahlah betul tak betul. Ni jahil ni. Rokok tak ada tomak nina tak kisah. Baca tahiyat entah betul tak kisah. Ini tolonglah. Ya? Bukan daripada keturunan kita. Jiran kita tak boleh pujuk yang ni tuan-tuan. Tapi jangan biarkan kita lahirkan anak-anak yang tak reti semayang dengan berilmu ni. Ya, jadi tuan-tuan kena duduk sambil-sambil peluk anak kat sofa tu. Cuba bejap baca tahiyat, abah nak dengar. Macam tu. Oh abah yang betul. Ya. Jangan cerita-cerita dunia je kejap abah nak dengar baca tahiyat. Nak dengar baca doa kunut, nak dengar baca Fatihah macam tu. Cek semayang anak kita supaya kita tak jadi kumpulan ni. Sebab semayang begini Allah tak terima tuan-tuan. Ya. Kecuali untuk tempoh yang terawal bagi orang yang baru masuk Islam, baru dapat kesedaran, okeylah. Mu'allaf, sebab tu namanya mu'allaf. Mu'allaf ni dimaafkan sebab apa? Sebab dia baru dijinakkan hatinya. Itu agama rahmat. Awak mu'allaf benda bang. Ya, dari kecil masuk Islam. Yang keduanya, darjat orang lalai. Yang tadi jahil. Ni kita banyak. Ya. Mereka ni semayang dengan ilmu. Rukuk atau mainah cantik, Fatihah makhraj, jangan cakap lah pedas tu. Memang terasa pedas orang sebelah, apa terasa pedas ya bismillah. Allah pun jadi pedas. Jangan bang, over sangat. Itu kena dah belajar dengan TJS lah. Ya, kori kita ni. Jadi tolong yang ini. Tapi yang ini langsung dia semayang, dia tak peduli khusyuk ke, dia fokus ke, dia sedar ke tak. Dia tahu dia semayang habis. Dia tahu dia semayang perfect.
Yang ini sembahyang ini darjat yang tadi kalau kita tengok kata Imam Al-Qayyim, yang tadi orang jahil sembahyang kekal macam tu, tak ada ilmu, sedangkan dia ada kesempatan, dia berdosa dan akan diazab. Sembahyang yang macam kita ni, sembahyang tak kisah langsung nak khusyuk, nak rasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sedar, ya, ini golongan lalai, maka yang ini kita akan dipersoalkan di akhirat. Allah akan tanya kita, kenapa sembahyang macam ni? Ya, apa hak Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu abaikan begini? Jadi jangan, ya, kita akan dipersoalkan tentang sembahyang kita. Yang ketiganya, sembahyang orang bermujahadah. Ini orang dah ada ilmu, dah mula sedar, dia usaha sikit nak sembahyang tu yang pejam mata Allah. Yang ini, dia jaga syarat sah, rukunnya, dan dia berusaha untuk khusyuk. Ya, cuba fahami bacaan solat, cuba hayati, dan ni peringkat mula, ya. Kadang-kadang dia dapat khusyuk, kadang-kadang tak dapat. Yang ini dikira orang-orang yang tidak berada di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah dah kira dia bersama orang yang berusaha jadi baik. Ya. Maka orang begini, kalau kelalaian dia berlaku di celah-celah dia usaha tu, Allah ampunkan dosa dia. Kita kena usaha begini, tuan-tuan. Artinya jangan biar sembahyang langsung tak ingat Allah. Sesekali tarik, ya Rabbi firli, tengok, ya Allah ampunkan aku, warhamni, kasihan aku, ya wajmurni, gagahi aku, ya Allah, warfa'ni, angkat darjat aku sebagai hamba-Mu, ya Allah. Sembahyang tu ada feel. Kan ketiga hilang balik. Ingat handphone tadi. Cantik tu handphone dah aku tengok. Rakaat keempat ingat balik. Macam tu. Tapi ada orang dilayan terus hilang. Ni maksud kita. Dan kita kena berfikir dah untuk berada di tahap ini. Sekurang-kurangnya kita sembahyang jadi kumpulan orang bermujahadah. Dan mujahadah ni lah step dia yang kita belajar sembahyang nak mula, kena sedar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan darjat keempat, darjat orang yang dah sampai pada peringkat musyahadah, menghayati solat, ya. Orang yang dah boleh khusyuk dalam solat. Yang ini tentulah dah selamat, ya. Sembahyangnya semua penuh berpahala. Yang khusyuk. Dia angkat takbir, ya Allahu Akbar. Dia terus bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hayati bacaan dia. Dia kata, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku ini kepada Tuhan pencipta langit-langit dan bumi. Hanifan muslimah. Hati aku lurus, ya Allah. Ya, menyerah diri padamu. Wih, seronok semayang, tuan-tuan, kalau faham. Seronok. Saya baca gitu, saya translate pun rasa dah. Apatah lagi kalau kita hayati word by word tu, menikmati semayang. Sebab tu semayang Rasulullah sampai bengkak kaki, sebab sedap. Yelah, buat satu benda tak perasan je boleh sampai bengkak kaki ni. Rasulullah tak rasa, badan dia tak rasa. Kita pun benar tak rasa. Kan? Itu yang tengok kita Hindustan terlipat kaki lama tu, bangun-bangun dah tak boleh tombang tu. Tongeng balik. Sebab apa? Best Hindustan lah. Sama je. Cuma Rasulullah solat lah, kita Hindustan. Marah akak-akak tu. Ya, Ustaz ni anti Hindustan ke? Taklah anti. Contoh, ya, contoh nak bagi senang nampak. Sama je, kita kalau dah feel tu dapat, kita akan menikmati. Badan tak larat pun kita gasah. Kita akan kuat untuk layan. Begitulah kesian kita kan. Kita sembahyang sekejap punya main resah, ya Allah. Tengok orang sembahyang tarawih 20 rakaat, kita dengar gigil. Ya, mengamuk. Bincang dekat surau tu ada orang mengamuk. 8 sudah lah, 20 apa, susah kita. Mana ada susah. Cakap ni tak ada lah dalam siarah orang sembahyang tarawih 20 rakaat meninggal, tuan-tuan. Tak ada. Koma ke, kolaps, tak ada. Kat Indonesia tu dia orang buat lagi satu juzuk, satu Al-Quran satu malam, berapa jam? 8 jam sembahyang. Boleh buat. Begitu taklah sampai peringkat tu. Kan? Tapi kita nak sekurang-kurangnya kita selesa dan nyaman dengan solat. Okey lah. Ya, yang Rasulullah kata waju'ilat qurrata aini fi salat, dijadikan sejuk sembahyang aku. Sejuk hati ni dia sembahyang. Kita panah hati sembahyang, ya Allah. Lambat ni, lambat. Allah sembahyang je muda nak gaduh. Sembahyang je enjin tu panas. Janganlah gitu. Sembahyang patutnya sejuk. Sembahyang patutnya nyaman, nikmat, hilang semua segala permasalahan. Okey? Ini sembahyang orang yang dah khusyuk. Yang keempat, sembahyang peringkat tinggi. Yang ni kita susah nak dapat lah, peringkat musyahadah. Ya, orang yang menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni golongan muqarrabin,
orang yang memang dekat dengan Tuhan, tak buat dosa orang macam ni. Dia buat apa pun nampak Allah. Ya. Tu yang orang baling batu pun dia senyum. Kita orang tak payah baling tu. Orang baru nak pegang batu. Kau pegang tu. Berani pegang. Angkat batu tu. Berani. Kita orang belum baling batu. Kita sama dah. Ya, Rasulullah kena baling batu lagi. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'mun. Nampak baik ya Allah. Dia tak tahu ya Allah. Dia orang tak tahu, ampunkanlah. Subhanallah. Muqarrabin ni sembahyang memang nikmat lah. Ya, macam kita, kalau sama kita, peringkat kita ni, kalau muqarrabin semayang, kita pergi MACD nikmat dia. Macam mana pergi MACD? Sampai MACD senyumkan semua kan. Happy je kan. Dia orang peringkat macam tu. Tak apa dekat McDonald tu kita tak tahu. Tapi perasaan dia macam tu lah lebih kurang. Sampai MACD nyaman, KFC lepak sedap kan. Yang peringkat tertinggi lagi, tak tahulah Starbucks apa semua tu. Dia ada orang macam tu. Yang kaki bola macam tadi, pukul 2, pukul 3 tak tidur tu kan. Sebaik menang 1-0. Dia rasa nikmat dia macam. Macam tak? Kaki bola. Padahal tak best sangat Malaysia main pun. Penalti pun nasib baik lolos. Lepas tu. Kalau tidak memang kelakar. Tak menang langsung. Tapi sanggup kan? Cuba pasal tak? Kan malam tadi kita sanggup tak tidur. Pukul 12 sampai pukul 2 tengok bola. Entah apa kita dapat, kita tak tahu. Rasulullah tu dah dapat. Sebab dia dah dapat syok tu. Kita istilahkan syok, tapi sebenarnya khusyuk. Jadi sebenarnya kita kena kesian diri kita, kurang-kurangnya kita kenalah dapat nikmat. Ya, apa yang Ibnu Taimiyah kata, kesalkan, dia kata kesian ahlu dunia, dia kata masakin ahlu dunia, kesian penduduk dunia ni. Ya, mereka hidup dunia dengan penuh keresahan tapi tak pernah menikmati saat paling indah dalam dunia. Nikmat paling besar dalam apa dia? Nikmatu al-unsi billah. Nikmat bermanja-manja, bermesra dengan Tuhan. So, semayang ni nikmat sebenarnya. Itu je nikmat paling besar kat dunia ni. Yelah, dengan kawan pun kena tipu. Kan, tengok bola pun, tak gol, penalti tak gol. Geram. Jadi nikmat paling besar adalah nikmat bersolat. Subhanallah. Sekurang-kurangnya, hari ini kita dapat tahu bahawa semayang ni nikmat. Dan kita kena dapat sedikit mencicip, bahasa jauh dah ni. Ya, mencicip sedikit nikmat solat tu supaya kita dapatlah rasa kenikmatan solat. Okey, jadi kita tak mungkinlah nak dapat sampai peringkat muqarrabin ni payah, tapi sekurang-kurangnya kita dapat peringkat mujahadah yang ketiga tadi. Ya, kurang-kurang sembahyang kita dah dinilai sebagai berpahala. Ya, ada usaha menghadap Allah, dan sampai ketika nanti kita dah sembahyang dengan khusyuk, maka itulah kejayaan qad aflahal mu'minun yang Allah sebutkan. Jadi okey, kita berbalik pada kitab kita dua tadi. Apa ceritanya? Ceritanya sebelum sembahyang kita kena sedar diri kita ni ngadap Allah. Dan ini masalah paling besar kita kalau kita mulakan solat tanpa perasaan ini. Ya, ramai di kalangan kita Allahu Akbar tapi tak ada rasa. Tak sedar dengar. Dan sebab itulah tuan-tuan, ucapan mula kita bertakbiratul ihram, memulakan sembahyang dengan satu ucapan yang sangat hebat. Apa dia? Allahu Akbar. Allah is the greatest. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Artinya, ya, dengan lambang surrender macam ni, hands up kan. Macam ni, orang putih pun tiru. Kalau nak menyerah ni macam ni lah. Ni surrender ni tuan-tuan. Surrender. Dah serah. Dan lambang penolakan pada dunia. Dengan satu lafaz yang sangat hebat. Apa dia? Allah maha besar. Allah paling besar. Artinya dunia aku kecil. Bisnes aku kecil. Masalah aku kecil. Apa lagi? PKP ni kecil. Ya. Kawan-kawan aku masalah semua kecil. Bini aku walaupun dah makin besar tetap kecil. Agak perempuan ayat tu. Google sikit-sikit sekali boleh lah. Ya. Jadi apa yang besar yang menghalang kita pun bila Allahu Akbar. No. Jadi bila besar, apa maksudnya? Kita kena besar. Bila besar, kita kena beri tumpuan. Anak nangis dengan Safawi Rashid nak sepak penalti. Mana besar? Kaki bola kata, engkau jangan nangis. Senyap-senyap aku nak tengok bola ni. Maka anak tu sakit perut. Gamak engkau. Sebab pada jiwa saya, penalti tu lebih besar daripada sakit perut anak saya. Sakit perut kejap lah. Penalti dia sekejap je. Sakit perut kejap lah. Jangan nangis dulu. Bini kita pun buat lari anak. Gila abah engkau tu kalau tengok bola kau nangis apa? Gitulah kita. Dan tolonglah beri hak pada solat.
solat kita bukan lama, tuan-tuan. Allah tak minta kita solat sekali solat zuhur sampai 20 minit. Tak ada. 5-7 minit je. Ya. Itu pun ada orang sembahyang zuhur seminit setengah dah. Aku tak tahulah macam mana dia ngejat lah tu. Kau jangan buat hal. Makin lama makin expert sembahyang ni. Ya, dulu mula-mula belajar sembahyang 10 minit dekat, 7 minit. Lepas tu makin lama, umur 50, sembahyang zuhur 2 rakaat. 2 minit je. Bukan apa Ustaz, dah makin expert, kita dah makin lancar benda ni, dah makin licin. Iyalah. Jangan buat hal bang. Ya, kau jangan buat hal, benda ni bahaya. Ya. Bukan begitu sembahyang. Sembahyang kena dicicipi, dinikmati, dirasai, dihayati. Bukan dilalui selalu, sebentar selalu je. Maka tolonglah ya. Tolong hayati kalimah Allahu Akbar dan tolong sedar saya nak hadap Allah, maka saya tak tepi semua benda saya. Sebab tu kita ucapkan apa-apa dengan penuh rasa. Ya, atau kalau kita hanya pandai kul a'udzu birabbin nas pun kita penuh rasa sebut tu kul a'udzu birabbin, katakan wahai Muhammad, wahai diriku, ya, a'udzu birabbin nas, ya, aku mohon dengan Tuhan manusia, allazi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas, hasusan syaitan yang bisikkan dalam dada manusia. Itu semua benda tu kita fahami dan kita minta dengan penuh rasa, bukan tak sedar apa-apa. Okey, cerita kita, masalah kita semayang ni sebab kita tak sedar. Jadi tolong bila dah ada bentang duduk depan kiblat, ya, tolong besarkan Allah. Dan kadang-kadang ada watak-watak yang memang langsung tak menggayakan kita ni bersedar dengan ada Allah. Dalam sah masih cuik kawan lagi. Mana salah dapat. Please lah bang. Abang umur 63 bang. Minggu depan meninggal bang. Tak sah bahasa ni. Tolonglah gaya sikit. Macam orang nak semayang. Dia boleh cuik kadang tanya. Oi, tengok. Mana? Minggu depan. Nampak ke? Nak dah habis komat. Tolonglah. Dah tua sangat. Tak sesuai watak-watak gitu. Malu kat cucu. Jadi tolonglah ada gaya. Kan perasan tak ada kawan-kawan kita bila dah komat dia tunduk. Kan? Dan itu watak dia. Itulah watak dia. Dia sedar tu. Sedarkan dengan hati. Hati ni raja. Bila raja, dia arahkan muka untuk tunduk, mata tengok bawah, ya, tangan ya mula dah bersedia. Tapi kalau tangan merayau lagi, mulut masih merapu cakap benda-benda, boleh cuik kawan lagi lepas komat. Ada makan kacang pun ada. Allahu Akbar. Lepas komat, gigit kacang lagi. Pengurusi masjid dah tu. Jangan tanya saya pengurusi masjid mana. Memang kelakar kan. Nak nangis pun ada kena tengok. Ya Allah. Itu fakah solat tak selesai tu bang. Artinya makan. Kalau dah ada kacang dalam mulut, dalam pakomat, macam mana semayang? Memang makan lagi dalam semayang. Memang tak sah. Itu basic pun tak sah. Macam mana boleh lepas jadi pengurusi masjid, aku tak tahu lah. Macam-macam orang kan. Tapi tu cerita ni semayang peringkat jahil, peringkat lalai. Kita nak mengurus yang lalai ni agar dapat peringkat jadi, peringkat mujahadah pun jadilah. Ya. Mujahadah artinya mujahadah ni kan dia mula lawan. Dia lawan kelalaian dia. Dia dah lawan kejahilan dengan ilmu, dah belajar alhamdulillah. Dia lawan kelalaian dengan apa? Dengan fokus. Dengan sedar dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sedang mengada Allah Subhanahu Wa Taala, nak sembah dia. Tuhan yang Maha Agung, yang Maha tahu dalam batin. Wallahu alimun bidzati sudur. Dalam dada kita pun dia tahu. Apa yang terlintas, terbisik, semua dia tahu. Jadi anda mesti faham kenapa disunatkan bang dan azan. Bang, azan dan iqamat sebelum sembahyang. Kenapa? Jawabnya ialah untuk menimbulkan dalam jiwa seorang rasa kasih dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengagungkannya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tu kan? Jeritan tu, laungan tu adalah untuk membesarkan Allah, supaya orang yang sangat sembahyang dia besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab kita tak faham, kita duk gelak, teruk sangat bila kau azan hari ni. Itu yang tu. Tapi memang hari ni kita tengok Allah. Minta maaf selingan. Bila kita suara ngeri bang. Kalau saya duduk belah langah ni, Allahu Akbar. Marah orang langah ni. Ini nak azan ke nak gaduh kan? Suara kan? Suara kira macam penyangak tahap 6 jahanam tu.
Maraga yang gindas tu kan, jerit memang ikut. Wah. Tapi nak salahkan dia orang tak boleh. Sebab yang itu je pun pergi surau masjid. Yang sedap suara main karaoke. Bawa kanopi Betul. nyanyi je tak. Dalam renunganku seorang. Yang itu dia rajin lah. Jadi begitulah kepincangan yang ada dalam institusi kita, agama kita ni perlu diperbaiki. Jadi ialah kalau kita tak bagi hak kepada orangnya, Islam tak makin indah. Ya, dulu saya pernah cerita bayangkan macam mana di Bukit Damansara tu. Agak-agak kenapa orang Cina, saya pernah bahaskan tu, kenapa orang Cina, orang India mengamuk pagi-pagi tu tuan-tuan. Dia kata bising azan ni kan, kacau, mikrofon slow tak boleh ke. Salah satu punca dia kita kaji sebab memang tak sedap azan tu. Suara macam petir bang, macam orang marah. Mana tak ngamuk orang. Buktinya di Bukit Damansara, ya, bila memang suara sedap lah. Ya. Sampai Cina yang jogging pagi-pagi tu, dia tak ada masalah pun. Dia memang bangun pagi. Sampai satu pagi saya duduk kat pejabat, saya sendiri tuan-tuan. Cina datang pagi, ini pagi tadi apa pasal itu nyanyi pagi tak ada sedap lah. Yang sedap itu mana? Tengok. Apa maksud dia? Yalah biasalah Bilal baru kadang-kadang. Bilal tu kalau datang pelakon tambahan terpaksa bantu juga. Yang tu ya pakai skrip tu siap marah. Ayat Allah SWT Allah Falah terbalik pun dia kadang-kadang. Kenapa tak tampal skrip azan? Cakap kau hidup berapa lama azan pun tak ingat. Jadi tak sedap. Bila tak sedap siap datang pejabat. Itu pagi tadi apa pasal dia punya nyanyi taklah sedap. Tuan-tuan bayangkan. Artinya selama ni dia menikmati walaupun dia non-Muslim, dia menikmati dan tak ada masalah pun dengan azan. Betul. Tapi hari ni, yang jadi masalah yang kat rumah flat, dah lah speaker pecah, suara pun pecah. Mana tak pecah telinga orang, hati orang. Ya. Islam ni indah, azan tu sedap, lagunya kalau kena. Tapi itulah, ya, kita nak salahkan siapa. Sebab itulah tuan-tuan yang ada anak-anak sedap-sedap suara ni, tolonglah pujuk-pujuk. Ya. Supaya langsungkan azan, supaya merdu agar ada orang kafir masuk Islam dengan azan. Betul tuan-tuan. Inilah agama kita sebenarnya. Agama kita hari ini dah tak diberi hak yang cantik. Ya, dan agama kita terlalu indah. Allah pun maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi sebab banyak benda yang dah tak indah, jadi makin bubrah kata orang Jawa. Makin bubrah ni masalah. Okey, kembali kepada cerita kita tadi. Jadi azan dan iqamat ni disyariatkan untuk bawa rasa. Membawa rasa sedar bahawa kejap lagi kita akan menghadap Allah. Panggilan untuk sedar. Tuhan kamu maha besar, kamu kena menghadap dia dengan penuh rasa membesarkan dia. Menyembah dia. Dan disitulah kejayaan hidup kamu. Itulah falsafah azan. Falsafah solat kita. Tapi kenapa? Sebab bila mana dia sistem tu tak berjalan, tak sinkron yang cantik, sembahyang patutnya berjaya. Sembahyang sepatutnya bahagia. Tapi bila mana pengisian sembahyang tu tak betul, ingredient dia tak cantik. Buat roti, dia punya ibu roti tu tak cukup, maka tak jadi roti ya. Nak kata donat pun tak donat. Kan? Jadi lempeng je lah. Tak sedap lah lempeng, mana boleh. Jadi sebab itulah masalahnya jadi kita dah lama dah makan lempeng tak sedap tuan-tuan. Ya. Alang-alang sembahyang biarlah makan roti betul-betul. Ya. Ustaz cerita bakery ke cerita solat ni tak? Tak, ni contoh. Ya. Jangan slow sangat. Ya. Jadi ni cerita dia supaya kita faham. Jadi begitulah Allah datangkan azan dan iqamat sekali lagi Allah sebut. Ya, dalam iqamat pun kita dengar bila kata qad qamatis salatu qad qamatis salat. Sungguh pasti telah dibangunkan solat ini. Artinya solat ni kena didirikan. Dan di hujungnya kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diseri Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Allahu Akbar. Kalau kita hayati semua semayang ni kan, ya, tapi masih komat, dah komat masih buka handphone habis kena berhenti benda-benda itu. Ya tuan-tuan, jadi tolong melihat bila dah sampai ruang solat, tolong sedar kita nak semayang, antaranya handphone matikan. Tak payah vibrate lah bang, tak payah. Abang semayang dengan handphone vibrate, bergegar peha tu. Mula tertanya, ini ke call ni? Baca-baca.
Bini tadi asyik pada jawab dah ni, bos ke? Bos ke? Oh bisnes ni, jual kapet dah itu. Oh. Habis. Tak payahlah bang, bagilah hak kejap. Bagilah hak. Kita bisnes macam-macam kan. Saya income. Tak apa, tak salah saya income. Tapi tayang solat bang. Tolonglah, padam je handphone tu. Tak rugilah. Ya? Allah yang bagi rezeki. Ya? Kalau kita patikan handphone tu, insya-Allah Allah bagi kita rezeki yang lebih baik, insya-Allah. Langsung dengan mendengar suara azan dan iqamah itu menaikkan semangat, lalu dia bangun dengan penuh segar dan segar, bukan dengan malas dan lemah. Ya, dengan azan itu bila membesarkan Allah, memang hak yang benda besar itu kena dibesarkan. Allah Maha Besar. Bahawa Allah yang akan disembah nanti bukanlah patung berhala yang kaku beku, pekak bisu, buta tuli dan tiada daya upaya, tapi Tuhan yang disembah itulah Tuhan yang bernama Allah, Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar maksudnya Tuhan yang betul. Ada orang sembah tuan-tuan 50 tahun sembah berhala. Kesian. Kami tu kesian tuan. Kesian ya Allah. Waraknya dia duk teng loceng. Betul ke Tuhan dia? Tak betul. Tapi setianya dia Allah. Itu kalau masuk Islam tak tahu. Kalau masuk Islam aku tak tahu. Ya. Jadi Tok Wali terus rasanya. Jiwa dia tu, kesetiaan dia. Jadi tolonglah, kita dah jumpa Tuhan yang sebenar. Dah jumpa, awak dah jumpa, dah dapat pemata dia, dah dapat benda yang betul. Maka sekali ngadaplah betul-betul. Ngadaplah dengan penuh rasa. Janganlah buat sambil lewa. Nanti Allah tarik hidayah tu, Allah bagi pada Sami tu kan. Allah. Ya. Sian, saya kadang-kadang tengok. Ya, saya dulu pernah ada jiran masa dulu kat Taman Melati tu, ada jiran Aci tu kan. Aci ni Aci ke, saya panggil dia Aci Solehah lah. Sebab apa, dekat maghrib dia akan ketuk loceng. Jiran dia semua Melayu, dia akan ketuk loceng selalu. Ting, ting. Oh. Bila dia tengok kat tingkap kan, dia akan nyuruh, tapi dia ketuk lagi. Ya Allah, kata. Ya Allah, kata. Kenapa saya sayu? Sebab apa, dia punya kesetiaan dia dengan Tuhan dia tu. Kesungguhan dia untuk mentaati Tuhan dia walaupun ada ancaman, ada orang sekeliling yang susah, tapi waktu maghrib dia terus beribadah. Ingat Tuhan dia, Allahu Akbar. Kita pula dah jumpa Tuhan yang betul, sembahyang 4 rakaat sikit pun tak ingat Allah. Tak boleh tuan-tuan. Tak patut kita buat Tuhan kita macam tu. Tak patut. Ya. Dia Tuhan yang Maha Besar, Maha Agung, ya, sebab tu lafaznya Allahu Akbar, Al-Azim, kita sebut Al-A'la, ya, Maha Tinggi, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat. Artinya sifat-sifat Allah ni sempurna mencakupi semua ruang kehidupan kita. Kalau kita sedih, dia lah yang tahu dulu. Ya, kalau kita merayu, dia lah yang dengar dahulu. Ya, jadi ya Allah. Jadi sebab itulah Allah tengok perbuatan solat kita, Allah tengok kita ngadap dia, tapi kita tak serius pun. Allahu Akbar. Ya. Allah melihat perbuatan solat kita, Allah mendengar bacaan dalam solat kita, dan Allah mengetahui batin diri kita. Sama ada kita bersembahyang atau bermain wayang dalam solat kita. Banyak hari kan, banyak sekarang kita sembahyang baca tapi tak ada rasa. Tak sedar pun, atau habis sembahyang kita. Allah Akbar. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi pun tak ada rasa. Dia sedar bahawa Allah yang akan disembahnya nanti adalah Tuhan yang telah menjadikannya. Jadi kita kena bawa perasaan. Kita sebelum sembahyang kita kena, aku ni ngadap Tuhan yang menciptakan aku. Ya, aku ni akan menghadap Tuhan yang beri aku nikmat daripada aku dulu, daripada setitis air mani itu. Yang kalau jatuh kat bumi, ayam tak batuk, itik tak sedu. Tapi Allah letak, sangkutkan kat dinding rahim mak aku jadi manusia ini. Dan Allah bagi sampai hari ni. Tak cukup dengan rezeki kehidupan, Allah bagi nikmat iman, jumpa dia. Taufik, hidayah, inayah, dapat beribadah, dapat ilmu. Ya, dapat nikmat hidup, rezeki, sihat. Subhanallah. Sedangkan kita tak punya apa-apa pun lahir ke dunia. Jadi tolonglah, bila solat, kita tolonglah bawa perasaan, ya Allah, aku hamba engkau, aku kena ngadap engkau dengan penuh rasa hamba.
Kesian tuan. Kita kena kesian pada diri kita sendiri. Sampai bila kita nak sembahyang macam ni? Betul. Kan? Kan sembahyang kita tak boleh macam tu. Kita ulang sembahyang satu hari cukup lah. Kalau siapa boleh sembahyang 5 kali sehari semalam tu dengan fokus, dengan rasa diingat Tuhan, Allahu Akbar. Dia akan dapat satu dalam hidup dia. Dia akan tenang, dia akan sabar, dia akan redha, dia akan mudah buat baik. Ialah orang ingat Allah. Ingat, kita disiksa atau dikacau, diganggu. Tapi kita tahu ada Tuhan yang maha kuat. Dia tahu, Tuhan aku kalau nak balas, dia balas. Sebab tu Rasulullah dia selesa je kat mana-mana. Ya, kita susah, lapar dan sebagainya. Kita tahu Allah kita maha memberi, mengurniakan. Selagi aku hidup ada rezeki aku. Maka kita tak akan nukik kedekut. Waktu agama kita ajarkan, walaupun bersedekahlah, walaupun dengan sebelah kurma. Nanti kamu lapar, kurma tinggal sebiji, koyaklah bagi duk. Sebab itulah agama kita. Sebab kita dah jumpa Tuhan yang maha sempurna, maha memerhati dan maha mengetahui segalanya. Maka dengan adanya kesedaran tersebut, barulah hatinya akan rasa keagungan Allah. Jadi mulakan sembahyang dengan sedar kita hendak dia. Kita dapat besarkan Allah, ya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, rasa rahmat, ya, dan keberkatan, kebaikan Allah. Dari situ lahirlah rasa syukur, rasa kasih sayang. Dia blend perasaan. Tu yang sedap sembahyang tu. Ya, bila Ar-Rahmanir Rahim kita baca kan, rasa kasih sayang Allah. Ya, walaupun kita berdosa, Allah masih lagi beri nikmat. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita harap nanti ke akhirat Allah bela kita. Kan? Jadi Maliki Yaumiddin kita bayang pula hari pembalasan yang sangat tu, kita harap rahmat dia. Allahu Akbar. Semua perasaan tu sangat hebat. Ya. Begitulah ibadat yang dilaksanakan nanti akan dilakukan dengan penuh rela. Perasaan tak? Ini pun kita fail. Sembahyang kita sebab apa? Sebab apa kita sembahyang? Ramai di kalangan kita yang masih sembahyang sebab apa? Kalau tak sembahyang kan masuk neraka pula. Kalau tak sembahyang kan masuk neraka. Sebab kita, mbak kita, kau tak sembahyang kan masuk neraka. No lah, Allah bukan nak sangat masukkan kita dalam neraka. Dia sayang kita. Ya, sembahyang ni untuk dapat ketenangan jiwa, untuk ingat dia, supaya kita selesa hidup kat dunia sebelum ke akhirat sana. Ya. Jadi kita ni kena sembahyang dengan rasa humble, dengan rasa syukur, rasa sayang Allah, dan kena tukar perasaan tu. Bukan perasaan rimas, terpaksa, ya, nak cepat. Allahu Akbar. Kita kena ubahlah. Ya, sampai kita sampai pada peringkat lazat, nikmat, sedap sembahyang. Tapi ya, bukan senang nak dapat benda tu. Betul. Jangan buat-buat, tak boleh buat-buat. Ya, jangan lepas komat je senyum. Dia kena orang. Nikmat sembahyang ni Allah, tak boleh cakap. Saya dah dapat nikmat sembahyang. Yang ni orang menyampah. Saya pernah dapat satu soalan. Nak jawab malas. Saya sebab ni, saya bukan jenis ustaz jenis sabar sangat, jenis bunga-bunga rasa tak. Saya kalau orang poyo, saya katok itu. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, saya ni kalau sembahyang rasa tenang, nyaman ni Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Kalau macam mana kau tanya aku tak tahu. Jadi susah. Jadi perasaan-perasaan nikmat begitu, kalau ada, dia sebenarnya kadang-kadang, ya, kalau dia jadikan kita nak riak, nak ujub, itu tipu daya. Ya, jadi kalau siapa dah rasa tenang sekali itu, dia kena terus minta pada Tuhan, ya Allah kekalkan rasa ni, bukan cerita kat orang. Ya, cerita kalau nak respon pada orang, baik cerita kat aku, alhamdulillah sembahyang sekarang dah tenang, dah nyaman. Tak boleh tuan-tuan, benda tu akan menimbulkan, kecuali kita tok guru nak kongsi pada anak murid, boleh. Perasaan-perasaan tu untuk panduan anak murid. Tapi kalau kita pun sembahyang bukan untuk guru, sembahyang pun masih banyak bergaru, tak payahlah cerita kat orang. Ya? Itu satu kurniaan. Allah mungkin bagi rasa nikmat, tapi kita minta agar dikekalkan, tak perlu kita berbangga, wujud dan sebagainya. Jadi perasaan ini perlu kekal ya dalam sembahyang. Dengan itu kosonglah hati dari ingatan pada dunia. Bila dah rasa sonok, ya, nikmat sembahyang, maka kita akan tenang. Kita akan fokus pada sembahyang. Tak ingatlah handphone tadi. Tak ingatlah janda jual gol pisang tu. Tak ingatlah nak tukar motor, nak upgrade motor dan sebagainya. Dengan itu jadilah hatinya dalam sembahyang nanti penuh bermunajat dengan Allah. Lalu terhasillah khusyuk dalam solatnya. Itulah dia ceritanya. Jadi hari ni kita cerita step pertama je. Macam mana sembahyang? Tolong jangan mulakan solat tanpa sedar kita ngadap Tuhan.
Okey. So datangkan, usahakanlah baca ni. Sebutlah Allahu Akbar ke, sebutlah ya Allah aku nak hadap kau, ya Allah, ya. Cakap bahasa Melayu pun tak masalah sebelum takbiratul ihram. Ya. Kalau baik bacalah ayat Quran. Qul a'udzu birabbin nas, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin dan sebagainya. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya. Doa dan sebagainya. Ilahi anta maqsudi, ya Allah engkau lah matlamat tumpuan hati aku. Supaya apa? Kita dapat hak solat. Dan solat memang itu tujuannya. Wa aqimis solata li dzikri, kata Allah, dirikanlah solat untuk ingat aku. Jadi kalau dah mula semayang pun tak sedar, macam mana nak ingat? Bahaya sebenarnya kan. Dia buat apa pun dalam tak sedar, habis. Betul. Kalau orang kata dia tu tak sedar diri, dah teruk dah. Orang tu tak sedar diri. Buruk tak? Buruk. Ni semayang tak sedar diri. Lagi buruk dengan Allah. Bawa kereta tak sedar diri, mabuk. Jahanam. Kan? Saya tak sedar lah. Tak tahu, saya rasa macam dah. Hilang ingatan. Habis. Masuk gaung. Bahaya tuan-tuan. Ya, jadi kalau kita mula dengan Allah dalam keadaan tak sedar diri, kita masuk gaung. Gaung murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh dah. Ya, kita tak boleh mandu dalam keadaan tak sedar diri. Kan? Tak boleh bergerak ke sana kemari dalam keadaan tak sedar diri. Dan kenapa kita terus biarkan kita menghadap Tuhan kita dalam keadaan tak sedar diri? Tak baik lah macam tu. Not fair lah kita dengan Tuhan. Jadi fokus balik. InsyaAllah ini langkah pertama untuk mengusahakan khusyuk. Sebelum takbiratul ihram, kita tolonglah sedarkan diri kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini dulu kesimpulan untuk hari ini. Ya, walaupun satu perkara yang kita bicarakan pada saya dia agak padat, ya, jadi saya tak boleh nak terus pada step kedua ketiga. Pada saya ilmu ni adalah benda yang perlu kita, sebab dia ilmu praktikal. Jadi pada saya biarlah benda tu dia menyerap dan dapat betul-betul dipahami dan dapat kita mudah nak mengamalkannya. Jadi hanya satu perkara yang kita bicarakan hari ini, macam mana nak mendorong step muda untuk dapat khusyuk. Pertama sekali sebelum takbiratul ihram, tolong sedar awak nak hadap Tuhan. Itu saja. Jadi moga-moga ada kebaikan dengan perbincangan pada tengah hari ini. Ya, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala saya menyampaikan, cuma yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya mohon ampunan dari Allah dan pada kemaafan daripada tuan-tuan semua. Saya kembalikan kepada DJ Az untuk mengulas dan menyambung apa-apa yang patut untuk program pada tengah. Silakan DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz perkongsian yang menarik berkenaan dengan khusyuk, bagaimana untuk mendidik diri kita supaya lebih sedar diri ketika nak solat, bermula daripada sebelum kita mengangkat takbir lagi. Pastikan bicaralah dari hati, nescaya ia akan turun ke hati seperti apa yang Ustaz katakan tadi. Ya Allah, aku nak menghadap kau ya Allah. Ya Allah, aku lakukan ini kerana-Mu ya Allah. Mudah-mudahan daripada permulaan tersebut akan menyebabkan kita sehingga akhir beri salam kita merasakan kehebatan ketika berada dalam solat itu sendiri, insya-Allah. Saya teringat apa yang Ustaz katakan tadi, kalau ada orang yang solat mengatakan, Ustaz saya rasa saya semayang ni rasa tenang, itu ni macam-macam. Sebenarnya saya teringat kata-kata Ibnu Athaillah, man asbata li nafsihi tawaddu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Barang siapa yang merasakan dirinya benar-benar tunduk patuh dengan Allah, sebenarnya dia dalam kalangan orang yang takabur. Sebenarnya permainan iblis untuk menjahanamkan anak cucu Nabi Adam itu sendiri. Okay, Ustaz, kalau boleh kita ambil masa sedikit raikan beberapa soalan daripada para penonton di ruangan komen. Yang pertama daripada Ida Nurshima Abdul Hamid. Ustaz, jika masih di darjat yang rendah, apakah cara untuk kita naik ke martabat seterusnya? Dalam solat mungkin ada tak khusyuk, solat tergesa-gesa, ingat dunia. Mohon pencerahan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Okey. Kita dah sebut tadi step-step semayang kita tu memang. Okey, step pertama, darjat yang paling rendah orang solat ni darjat semayang orang jahil. Maka uruslah dengan belajar. Semua ada penawarnya. Maka jangan biarkan kejadian, dan kita dah keluar daripada kelompok ini, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak pada Tuan Haji Zamri, Ustaz Zamri kita. Betul. Yang memujuk saya untuk jadikan program ni sebagai program mingguan kita. Betul. Jasa dia terlalu besar. Kita alhamdulillah
Duduk bekerja tapi ada satu slot pengajian berkitab mingguan. Subhanallah. Dan kita alhamdulillah dapat keluar daripada kelompok tu. Kita dah tahu sembahyang rukuk macam mana, syarat sahnya, sujudnya, itu asalnya. Jadi darjat paling rendah di kita keluar dengan belajar. Darjat orang jahil sembahyang dia kena dengan belajar. Okey, yang kedua darjat orang lalai. Kan? Orang lalai ni macam mana darjatnya? Darjatnya ialah dengan cara kita mula fokus dengan menghayati apa yang kita lakukan dengan bermujahadah. Yang ni sedang kita usahakan ni. Dan sedang lagi kita tips-tips yang kita pandu. Yang tadi kita ajar macam mana mula nak sembahyang. Ni lalai lah ni. Sebab Allah tak bagi kita jadi orang lalai. Lepas jahil, dia keluar jahil, dia dah ada ilmu tapi dia masih leka. Sebab manusia ni memang dia sifat dia leka. Dan dia ada gangguan dengan nafsu, dengan syaitan. Maka dia kena fokus dengan ikatan mujahadah, dan mujahadah ni kena ada panduan. Taufik tadi itulah ilmu ni. Maka sebab itulah kita usahakan, dan insya-Allah dengan usaha-usaha kita, dengan latihan, alah bisa tegal biasa. Kali pertama kita nak memahami bacaan surah Al-Fatihah memang payah, tapi bila dah jadi 40 kali amalan tu, insya-Allah dia jadi laluan. Dah tenang. Dah ada orang dah dapat dah tuan-tuan. Ada orang baca tahiyat tu dia macam terjemahan, beri salam dengan Allah, ucap salam kesejahteraan dengan Tuhan, beri salam dengan Nabi, beri salam dengan orang soleh, doakan. Memang dah jadi ikrar. Sebab dia dah hayati. Dan kita baru nak menapak jalan ni, tak ada masalah. Dan ingat kita dah mula berjalan ni, dah kira di peringkat mujahadah, insya-Allah Allah terima kita. Jangan berhentilah. Jadi untuk meningkatkan sembahyang orang jahil kena belajar. Untuk meningkatkan sembahyang orang lalai dia kena mujahadah. Mujahadah dengan cara menggunakan ilmu-ilmu dan fokus untuk dihayati dan diamalkan. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala alam. Terima kasih Ustaz menjawab soalan yang pertama. Kalau boleh kita pergi kepada soalan yang kedua daripada Zakiah Fadil. Saya punya soalan macam lari sikit. Boleh tak kongsikan apa rahsia yang ada dalam setiap solat 5 waktu? Bagaimana Ustaz secara ringkasnya? Rahsia dia. Sembahyang ni semua tujuannya satu. Wa aqimis salata li dzikri. Sembahyang memang tujuannya untuk refresh ingatan kita pada Allah. Dan semuanya tidak ada rahsia yang tersembunyi yang nak kena korek teruk-teruk, tak. Siapa yang sampai pada sembahyang yang sebenar, iaitu sembahyang dengan cukup syaratnya, dengan ilmunya, dan sampai peringkat mujahadahnya lalu dia khusyuk, maka dia dapat sembahyang yang sempurna, tak kira sembahyang apa pun, sembahyang tahajud ke, sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke, maka dia akan dapat satu benda yang namanya ketenangan. Sebab dia kalau kita tengok congakkan sifir solat ni, Allah kata wa aqimis solata li dzikri, sembahyanglah untuk ingat aku. Ingat Allah untuk apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, tahulah bahawa dengan ingat Allah hati akan tenang. Kenapa ingat tenang? Nak kena tenang. Sebab dengan tenang baru boleh kita berkehidupan. Betul. Orang tak tenang, dia akan buat banyak keputusan yang silap. Yang bercerai hari ini sebab apa? Tak tenang. Yang bergaduh hari ini sebab tak tenang. Dan kat dunia ni, bukan dengan cara kita dapat semua benda, kita achieve semua benda baru kita tenang. Tak. Sebab dunia memang sifat begitu. Rasulullah pun tak dapat semua benda yang dia nak. Betul. Dia nak Abu Talib jadi orang Islam. Bapak sedang jaga kecil, daripada kecil bela dia tu. Menangis. Talib mati dalam kekufuran. Tapi macam mana dia? Sebab dia ingat Allah, dia tenang. Kita pun, kita baik. Tak SMS janda tu malam-malam. Ada gitu je dah lah. Tapi dia main sah. Duduk kat beranda, masuk, keluar masuk. Tapi nak tenang macam mana? Ya Allah. Asyah tu, isteri suami dia Firaun tu. Maka Asyah suami dia Firaun. Tapi dia masuk syurga sebab apa? Dia tenang. Inilah solat. Sebab dia ada hubungan dengan Tuhan. Jadi masalah tetap mendatang. Siapapun kita tak boleh memilih untuk yang ni. Saya nak masalah ni je. Saya tak nak masalah ni. No. Tuhan yang programkan masalah. Soalnya berjaya atau tidak kita adalah dengan ketenangan jiwa. Macam mana nak tenang jiwa? Dengan ingat Allah. Macam mana nak ingat Allah? Refresh dengan solat. Kalau waktu solat pun tak ingat Allah, kita tak kuat.
Asia, isteri suami Firaun boleh masuk syurga. Kita suami kita tak adalah Firaun. Ke ada? Nakal sikit lah macam Pak Ma'un mungkin. Kan? Sabar je lah. Taklah sampai peringkat Firaun. Maka itulah dia kehidupan. Ya, jadi sebenarnya solat ni dia jadi tangkal supaya kita dapat terima, adopt semua kehidupan kita ni dengan tenang. Lalu kita dapat jalani kehidupan, dan itulah bahagia. Bahagia bukan menerima semua nikmat, tak. Bahagia adalah dengan menerima semua apa yang datang sama ujian dengan ingat Allah. Lalu kita tenang. Dan ketenangan tu akan dibuktikan dengan habuan di akhirat nanti. So, Rasulullah semua benda dia dapat hebat. Dia kena baling batu. Rasulullah kat Mekah kan pernah tengah sujud kena lambak perut kambing. Allah, taib najis atau Fatimah main menangis. Bersihkan kepala Rasulullah. Rasulullah itu orang cakap sikit dah goyang dah. Ngamuk. Siapa cakap aku? Satu hari kita ngamuk. Sebab apa? Sebab tak tenang. Maka bodohlah kita di mata Allah. Allah, dia ni sikit je ngamuk. Itulah kehidupan. Jadi rahsia solat untuk bentuk kehidupan yang tenang dengan ingatan pada Allah yang diusahakan dengan khusyuk dan sembahyang yang sempurna. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz menjawab persoalan. Mencari ketenangan di dalam solat, itulah rahsianya. Okay, Ustaz, kalau boleh kita ambil masa lagi untuk menjawab persoalan, boleh Ustaz? Boleh. Esok pun tak apa sampai. Okey, kita tengok daripada Khalijah. Masa kita mengangkat takbir, mengapa Allah membiarkan syaitan menggoda manusia? Adakah kita diuji mengikut amalan kita? Bagaimana Ustaz? Kau soal ke kau jawab tu? Okey. Macam ni, okey. Macam itulah, dunia ni memang dunia darul bala wal imtihan. Dunia ni memang tempat kita diuji. Ya, boleh saja Allah nak ceritakan semua kita jadi orang kaya, bahagia dan kemudian masuk syurga semua, boleh. Allah boleh. Tapi Allah jadikan begitulah supaya bawa ada thrill. Bawa orang masuk syurga nanti, dia rasa bahagia. Ya. Dan apa saja kepayahan mujahadah tu sebenarnya nikmat. Dan kita pun, perasan tak, orang-orang yang menikmati kejayaan, dia rasa lebih nikmat bila mana dia lalu kepayahan dalam hidup dia kan. Dia nak orang susah dan akhirnya dia berjaya dan akhirnya dia orang berjaya. Tapi bila mana dia warisi kejayaan yang besar, dia tak dapat hargai, tak dapat nikmat kemanisan tu. Jadi begitulah dunia. Ya. Dan solat pun begitu. Bukan Allah biarkan, tapi Allah memang saja ciptakan. Ya, sebab tu Allah kata alladzi waswisu fi sudur, ada syaitan yang membisikkan dalam dada manusia, dia kacau. Maka kita kena usaha ya supaya kita dapat hak kita. Kalau kita usaha kita dapatlah hak kita. Kita nak bagi reward pada anak kita pun asal usaha dia. Yang tidur je kita tak bagi reward. Yang dapat dengan ya duduk saja pun kita tak dapat kenikmatan. Jadi begitulah. Itu resam kehidupan ya dan resam dunia yang sementara ni. Jadi, dan ingat, ada satu pujukan. Saya suka baca hadis ni. Rasulullah SAW pernah sepujuk kita dengan realiti kehidupan yang kita lalui ni. Ya, Rasulullah kata, al-ajru ala qadril masyaqqah. Apa maksudnya? Pahala ni ikut kadar kepayahan satu benda yang kita usahakan. Ada orang nak takbir, nak khusyuk, Allahu Akbar, menggigil. Langsung baca lah macam setan kacau juga. Akhirnya dia dapat juga khusyuk. Ada orang, aku senang je. Aku ingat Allah, Allahu Akbar tu khusyuk. Tuan-tuan, orang pertama dengan orang kedua memang nampak hebat orang kedua, tapi di sudut ganjaran pahala orang kedua tu, orang pertama tu lagi hebat. Yang payah nak takbir tu. Sebab tu tuan-tuan jangan rasa rugi kalau terpaksa berbuat banyak untuk sampai pada Tuhan. Ayat saya lagi dahsyat kan. Jangan pernah rasa rugi kalau terpaksa buat banyak untuk Tuhan. Nak pergi surau, tuan-tuan, rumah tuan-tuan 1 kilometer. Ya, ada kawan kita jiran sebelah rumah, surau je. Mana pahala lebih besar? Pahala tu mana lagi besar. Sebab tu jangan pernah berkira dengan Tuhan, sebab Tuhan ni maha kira. Ya, kita tak payah kira, dia Al-Hasib ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, kalau tuan-tuan tanya kenapa Allah ya biarkan kita diganggu oleh syaitan ketika mana kita mengatakan, itu cabaran. Dan dia sediakan ganjaran untuk siapa yang betul-betul melalui jalan tu dan merentasi jalan tu. Siapa makin susah makin besar pahala. Siapa makin susah makin besar pahala. Jadi yang susah, siapa yang laki dia macam Pak Maun, lagi besar pahala dia sabar. Siapa yang laki dia ustaz baik, boyo, tak reti kan. Ya, handphone tumpah sut bagi kat bini kan. Nyaman kan? Pahala tak banyak. Pahala tak banyak. Ambil kau.
Jadi jangan pernah berkira susah kalau untuk Tuhan. Kita terus berusaha agar kita selesa dan rasa seronok dengan apa yang kita lalui. Inilah agama kita. Inilah Ya. Tuhan kita yang maha hebat, maha adil, dan kita tak pernah rugi untuk berbuat sesuatu apapun. Sehingga Rasulullah kata, hatta kalau orang mukmin ni tertusuk duri pun Allah kira. Itu Mhm. penghapusan dosa. Tak Mhm. pasal-pasal tusuk Allah, itu penghapusan dosa. So, Mhm. tapi jangan cucuk lah. Cucuk sendiri tu cik besar. Ya. Wallahualam. Harap dapat menjawab soalan tu. Baik. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Banyak soalan hari ni sebab saya rasa viewer hari ni memang tinggi. Hampir kepada 100 viewer tadi. Tak apa, kita layan. Boleh. Boleh eh? Saya masih sihat lagi. Alhamdulillah. Selalu lain teruk kan. Hari ni lain cantik, kita layan. Betul, setiap dah 3 Hmm. minggu ni lain Alhamdulillah memang cantik. Betul lah. Daripada Dia berkat Hazizul DJI Hakim sebenarnya. Muhammad, Berkat DJI. berkat work from Dulu home dia tak sebenarnya. sudi teman kita. Kita tengok Ustaz, soalan Assalamualaikum Ustaz, solat perlu rasa khusyuk, tapi ada pula yang kata solat takkan khusyuk kalau cari khusyuk sebab solat kan kerana Allah. Macam mana tu Ustaz? Mohon pencerahan katanya. Ini ayat-ayat yang korang pun main-main je kan. Ada memang netizen ni suka main-main ayat-ayat yang pada dia klise macam dahsyat kan. Tapi dia cakap tu kadang-kadang pun dia tak faham. Sebab tu kita kena tahu apa khusyuk tu. Okay? Nak jawab soalan ni kena tahu apa khusyuk. Khusyuk ni artinya satu perasaan jiwa yang akan dizahirkan dengan gaya dan perlakuan, air muka, nada suara dan sebagainya. Dia khusyuk ni ketundukan, rasa hati yang rendah dan membesarkan Allah, dan perasaan yang kita ingat tak? Penuh minat. Dia fokus. Jadi orang yang nak khusyuk, dia bukan satu kerahan, tak. Jangan rasa benda khusyuk, nak cari khusyuk tu satu badan, tak. Dia hanya usaha yang normal. Contohnya macam nak baca Fatihah, fahami maksudnya dan layani je. Bersama perasaan yang ringan, bukan kerahan. Dan apabila kita menghayati solat, katalah dengan satu cara khusyuk ni memahami bacaan solat, maka bacaan solat tu memang relate dengan sembahyang, memang relate dengan Tuhan. Maka tidak adalah ungkapan bahawa siapa yang berusaha untuk khusyuk, dia akan lupa Allah. Sedangkan khusyuk ni ingat Allah. Tak, khusyuk bukan ingat Allah tanpa haluan. Khusyuk adalah ingatan pada Allah dengan bantuan apa yang kita lakukan dan yang kita ungkapkan dalam solat. Sebab tu penghayatan, kepahaman kepada bacaan itu step mulanya. Dan kemudian bila dah faham, baru ada feel. Kau nyanyi lagu instan, kau tak faham, lagu sedih pun kau senyum. Itu bukan khusyuk, itu syok. Okay? Sebab tu step mulanya memang memahami. Macam mana nak fokus kalau tak faham? Betul. Memahami, menghayati bacaan solat dan kemudian dibawa perasaan itu untuk sampai pada Tuhan. Maka jangan risau ungkapan ni, ungkapan kadang-kadang dia pun tak faham apa itu khusyuk. Sebab tu kita buka kita ceritakan daripada awal apa khusyuk. Khusyuk adalah perasaan ketundukan, perasaan minat, perasaan fokus, perasaan tawadhu dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di samping menghayati apa yang kita lakukan. Jadi bukan ingat Allah. Ingat Allah pun kalau kosong dia akan pergi. Jadi kalau kita hayati bacaan Maliki Yaumiddin, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mohon pertolongan. Jadi benda itu kan dengan Tuhan, masih relate dengan Tuhan. Jadi mengapa kita kata kalau nak menghayati bacaan salat untuk khusyuk, kita akan tak ingat Allah. Pelik sebenarnya ayat tu. Betul. Jadi ayat soalan ni sebenarnya ungkapan ni kena dikaji semula. Kenapa awak cakap begitu? Kadang-kadang awak faham tak apa maksud khusyuk? Okey, itu jawapan saya. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Apa pun al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sedar diri bahawasanya kita menghadap dengan Tuhan, mudah-mudahan khusyuk akan datang kepada diri kita. Solat adalah satu amalan yang satu ibadah yang memang wajib untuk diri sendiri kerana dari segi pandangan saya pula Allah nak
Allah rindu akan rintihan hambanya setiap waktu. Allah nak dengar rintihan daripada setiap hambanya, lapor diri pada setiap waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tolong lapor diri dekat aku, apa ada masalah, tolong lapor, cerita dengan aku, akan aku bantu untuk selesaikan dan kita akan dapat ketenangan selepas tu. Apa pun perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz perkongsian yang menarik pada tengah hari ini. Saya kira mungkin lepas ni kita boleh lajak kepada 2 jam mungkin ataupun 1.5 jam sebab makin ramai peminat Dr. Rohaili di PKIL KWSP ni, semakin hari semakin ramai yang bertandang di Minat ruangan belajar lah. komen. Niat saya tak ada apa. Minat belajar lah. Belajar tentang solat ni. Minat tentang belajar, insyaAllah. Okay Ustaz, terima kasih sekali lagi dan juga kepada tim PKIL KWSP menaja program ini. Dan kepada semua para penonton yang dikasihi, semoga kita semua mendapat manfaat perkongsian pada tengah hari ini berkenaan dengan solat. Kita belajar bab khusyuk, kita praktikkan bermula daripada hari ini dan ketika ini tak dapat buat solat fardu, kita banyak buat latihan di dalam solat-solat sunat, insya-Allah berkesan satu hari nanti. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah panjang umur dan murah rezeki diizinkan Allah. Kita jumpa lagi. Salah silap harap dimaafi. Moga dakwah dan pertemuan ini diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.